Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas reka bentuk dan teknologi. Kita masih lagi dalam tajuk reka bentuk pembungkusan. Kita sambung daripada yang kita telah belajar pada kelas yang lepas. Baik, seterusnya kita tengok kepentingan reka bentuk pembungkusan. Apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan? Pembungkusan bar produk tu dia ada reka bentuk dia, maksudnya reka bentuk segi 4 ke, segi 3 ke, bulat ke, ada pelbagai reka bentuk pembungkusan produk. Jadi penting tak reka bentuk produk pembungkusan ni? Sebenarnya ianya adalah sangat penting. Jadi kita tengok kat sini daripada buku teks awak muka surat 58, apa kepentingan dia? Yang pertama kegunaan kepentingan reka bentuk pembungkusan, dia mengelakkan produk daripada tercemar. Bahan yang tercemar, sebab apa? Sebab bahan yang tercemar dia boleh menjejaskan kesihatan kita dan tidak dapat digunakan. Itu dia, dapat mengelakkan produk daripada tercemar. Contohnya produk makanan, roti dia dibungkus dan disil, maksudnya supaya udara dan kelembapan tak boleh masuk. Dia apa tujuan dia sebenarnya? Untuk mengelakkan produk daripada tercemar. Itu yang pentingnya pembungkusan. Kemudian yang kedua, apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan ni? Dia dapat mengawal keselamatan produk. Jadi keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Itu dia mengawal keselamatan produk tersebut. Kemudian nombor 3, dia dapat melindungi mutu dan fizikal produk. Jadi produk, apa maksud dia kat sini? Produk boleh bertahan lebih lama dan sentiasa dalam keadaan baik. Bila nak gunakan dalam keadaan baik dan boleh bertahan lama. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, kepentingan reka bentuk pembungkusan, dia menyampaikan maklumat produk. Macam mana dia menyampaikan? Melalui label-label yang lengkap. Maklumat yang lengkap dapat membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk. Contohnya kalau produk makanan tu kat label tu, dekat produk makanan, contohnya apa bahan yang digunakan untuk buat makanan tersebut. Ada tepung ke, ada garam ke, ada gula ke, ada bahan kimia lain ke. Dia sebenarnya tujuan dia menyampaikan maklumat produk. Ada juga produk kalau mainan, contohnya mainan yang bercerai. Yang bercerai-cerai maksudnya ada satu-satu. Contohnya kalau mainan robot, tangan dia belum cantumkan lagi, kaki dia belum cantumkan lagi. Dia ada maklumat dia bagi kertas, satu kertas manual bagaimana nak gunakan, nak sambungkan dia, nak cantumkan. Jadi itu dia menyampaikan maklumat produk. Jadi kita kena baca. Jadi pengguna perlu mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk tersebut. Macam-macam macam-macam maklumat. Baik, kemudian kita tengok yang ini contoh untuk membuat satu projek pembungkusan. Dia nak buat projek pembungkusan. Contohnya bekas makanan saya, ini contoh. Ada projek membuat satu pembungkusan makanan. Jadi contohnya, ini contoh saja. Apa yang kita perlu lakukan untuk membuat pembungkusan makanan? Kita nak cipta satu kita ada makanan, lepas tu kita nak bungkus makanan tersebut dalam satu kaedah pembungkusan yang baik. Jadi yang pertama kita mesti buat apa? Menjana idea. Maksudnya kita lakarkan dulu, buat segi 4 ke, bentuk macam ni ke, kemudian bentuk macam ni. Maksudnya ada 3 lakaran. Itu maksudnya menjana idea, sebab kita nak buat sesuatu yang baharu. Kemudian yang kedua,
buat apa? Yang kedua iaitu melakar reka bentuk. Dah jana idea, lepas tu kita lakar macam mana rupa dia. Siap ada tulis semua dia punya perincian-perinciannya. Lakaran yang dipilih ialah gabungan idea. Contohnya ni tadi ada 3 idea dia kan. Tadi ada 3 idea. Macam ni tadi. Tengok ada lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Ada 3 idea. Contoh ni. Kemudian dia buat apa? Lakaran yang dipilih, dia tak pilih satu lakaran je. Maksudnya dia gabungkan lakaran 1 dengan lakaran 3. Lakaran 1 kan 3, kita tengok tadi mana. Ni lakaran 1 dengan lakaran 3. Dia tak ambil lakaran 2. Maksudnya dia ambil okey, idea yang ini bagus 1 dan 2 ni. Lepas tu dia nak buat macam mana? Gabungkan. Dia gabungkan kerana mempunyai sebab apa lakaran 1 dan 3? Yang pertama sebab dia mempunyai penutup, ruang yang besar dan tali pemegang. Itu ciri-ciri dia. Dia pilih ciri-ciri kaedah pembungkusan yang ini. Nak cipta kaedah pembungkusan yang ini sebab dia ada ciri-ciri yang lengkap. Ya. Kemudian setelah dibuat lakaran dipilih, dia lakar reka bentuk. Kemudian yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Tengok dia buat satu checklist ruang untuk kaedah pembungkusannya ini. Ada aliran udara tidak sesuai. Sebab apa tidak sesuai? Sebab apa tidak sesuai kat sini? Sebab kat sini dia tak ada pengaliran udara. Jadi kena buat apa? Tambahkan lubang udara agar memperoleh aliran udara yang lebih baik dalam bekas. Maksudnya kat sini mungkin kena buat lubang bagi aliran udara. Tekstur yang licin dan rata. Maksudnya bekas ni licin dia. Maksudnya macam kotak licin, lepas tu rata, cantik, kemas. Sesuai. Okey, sesuai. Jadi tak perlu buat penambahbaikan. Kalau macam ni tadi ruang, terpaksa buat penambahbaikan. Ni penambahbaikan dia. Nilai satu warna sahaja, tak sesuai. Jadi kena buat tidak sesuai, kena buat penambahbaikan. Jadi buat apa nak jadikan dia menarik? Tambah corak dan warna yang menarik di luar kotak. Itu cara dia. Kemudian dah buat tu semua, kita buat penilaian dan penambahbaikan tu. Lepas tu yang keempat barulah kita buat mengira kos bahan. Contoh ni, yang ini nak buat satu bekas pembungkus makanan tu. Jadi apa yang diperlukan? Contoh yang ini, bot lekap 3 keping. Jadi jumlah dia berapa? Gam, tali. Jadi jumlah untuk kos untuk buat satu bekas tu adalah RM1.60. Penting tak rasanya untuk penggunaan kos ni? Sebenarnya dia sangat penting. Sebab apa? Sebab nanti bila kita masukkan makanan dalam tu, kita nak jual, katakanlah nasi lemak, kita jual, masukkan kuih. Katakanlah kuih, nilai kuih tu adalah RM2. Kita masukkan dalam bekas makanan tersebut, lepas tu kita jual. Adakah kita nak jual makanan tersebut RM2? Sudah semestinya tak boleh. Kita kena tambah dengan kos bahan sekali. Jadi makanan tu tadi RM2, masukkan dalam bekas tu kos dia RM1.60. Tambahlah lagi, jadi makanan tu akan jadi harga dia RM3.60. Harga dia meningkat. Sebab apa harga meningkat? Sebab kita dah buat kaedah pembungkusan yang menarik. Itu dia sebenarnya melibatkan kos. Baik. Kemudian yang kelima, buat apa? Dah ada lakaran semua, dah buat penambahbaikan, barulah kita hasilkan reka bentuk produk, yang mana kita memerlukan alatan. Ini nama alatan. Yang ini yang kedua, bahan. Yang pertama alatan, bahan. Kalau alatan, alat yang digunakan, alat tangan, pembaris, gunting, penebuk lubang, pensel, pisau,
Itu nama dia alat, alatan. Kalau bahan pula, yang ini bahan-bahan yang diperlukan, yang kita kira tadi ni, ini dia, kat sini. Ini nama dia bahan, kertas, tali, gam. Beza alatan dengan bahan adalah dua benda yang berbeza. Alatan dia lain, bahan dia lain. Yang ini yang terakhir sekali, dah siap. Ni contoh yang dah siap ni. Ni cantik tak, bekas makanan yang murid ni buat. Dah siap. Bila dah siap, adanya yang akhir sekali perlulah dibentangkan produk hasil tadi, hasil yang dibuat tadi, projek pembungkusan makanan, pembungkus makanan tersebut dah siap, perlulah dibentangkan, masukkan, diceritakan dekat depan rakan-rakan. Ceritakan tujuan apa ni, ceritakan dari mula, tujuan dia, apa tujuan dia tak buat bekas ni. Lepas tu apa bahan yang digunakan, berapa kos dia, lepas tu dan sebagainya, sampailah terjadinya produk tersebut. Jadi kawan-kawan yang kat sini sepatutnya dia kena tanya soalan. Yang menonton ni dia kena tanya macam-macam pasal pembungkus yang telah dibuat. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya pada hari ini, kita tengok kepentingan reka bentuk pembungkusan. Apa itu pentingnya reka bentuk pembungkusan? Yang pertama, ini mengekalkan produk daripada tercemar. Yang kedua, mengawal keselamatan produk. Yang ketiga, melindungi mutu dan fizikal produk. Dan yang keempat adalah menyampaikan maklumat produk. Jadi tugasan anda pada hari ini, saya nak awak salin yang ini, salin yang ini. Jadi salin dalam buku kepentingan reka bentuk pembungkusan. Ada 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan. Jadi itu saja pada hari ini. Kita bertemu lagi untuk kelas yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.